Walaupun ular kita simpan, walaupun ular kita bela sudah lama, jadi kita kena hati-hati. Dia ada sifat agresif dia. Kadang-kadang ada juga dia attack saya. Untuk ular ni, kita kena selalu berinteraksi dengan dia. Walaupun dia tak faham bahasa, kena ada waktu untuk bermain, untuk jinakkan dia. Saya pun berhajat untuk buat satu tempat kau ular, macam taman tema ular lah. Binatang apa sekalipun, dia ada sifat agresif dia. Dia ada mood dia. Saya pun ada juga perasaan takut. Cuma sekarang ni mungkin saya lebih mengenali dia. Dia macam manusia juga. Perlukan kasih sayang, perlukan belayan. Saya memang dah lampau sayang dekat dia. Dah jadi macam satu ahli keluarga dah. Kampung Titi Teras, balik pulau, Pulau Pinang. Di rumah yang tampak serba sederhana ini tersimpan 6 ekor haiwan berdarah sejuk. Dikenali dengan sifat ganas, menjadikan ia antara reptilia yang digeruni ramai. Potensi untuk menyerang, membelit dan membunuh mangsa dengan rakus juga membuatnya haiwan eksotik yang jarang dipelihara. Berbeza dengan Muhammad Rizwan Abdullah Zawawi atau mesra dengan panggilan Abe Awe. Bagi anak jati Kelantan ini, memelihara ular sebagai haiwan peliharaan menjadi satu terapi diri. Kiah pula adalah ular sawa batik betina yang pertama dipelihara oleh Abe Awe sejak 16 tahun lalu daripada keluarga Myopython reticulatus atau reticulated python. Difahamkan, kiah adalah spesies ular sawa batik terbesar di Asia. Okey, untuk mula-mula kita bela ular sawa ni spesies terlarang dan spesies berbahaya, kita perlu apply satu lesen daripada Jabatan Hidupan Liar, Pilitan lah. Di situ mereka akan keluarkan satu lesen tangkap dan kedua mereka akan keluarkan satu lesen simpan untuk setiap ekor ular. Setakat ni untuk 6 ekor ular saya semua dilesenkan oleh Jabatan Hidupan Liar. Bapa kepada 3 orang anak ini sering berkongsi aktivitinya bersama haiwan peliharaan di media sosial. Namun, hobinya tidak disenangi oleh segelintir netizen. Okey, yang sebelum ni, yang masa yang start pada viral Cik Kiah ni, adalah page-page dekat media sosial. Ada semua, majoriti semua yang komen negatif. Tu yang komen, ada yang cakap depan-depan, ada yang doakan saya. Yang semua negatif. Macam-macam bencana yang akan berlaku pada saya. Salah satu komennya, ada yang doakan saya dengan family mati, dengan ular. Ada macam-macam lah. Macam saya terima lah sebab ni hobi saya. Tapi yang tu saya anggap tak ada apa. Itu bukan halangan saya untuk bersama dengan haiwan-haiwan kesayangan saya. Sesekali, ular-ular belaan Abe Awe akan dibawa keluar dari terataknya dan dibiarkan beriadah di kawasan berhampiran atau kawasan terbuka seperti di hutan atau sungai. Berbeza dengan si kiah, ular sawa batik yang pertama dibela oleh Abe Awe. Dengan saiznya yang paling besar seakan-akan anaconda, membuat kudrat Abe Awe seorang sahaja tidak mampu untuk membawa kiah keluar beriadah. Biasanya Abe Awe memerlukan pertolongan 2 orang sahabatnya ini
untuk mengalihkan Kia yang seberat 240 kg. Ia bukan satu perkara yang mudah. Hari ini, hutan di sekitar balik pulau dipilih sebagai kawasan riadah Kia. Lokasinya yang agak jauh dari penempatan masyarakat awam menjadi punca ia dipilih oleh Abel Aware. Walaupun sukar untuk membawa ular sawa jagaan yang terpanjang di Asia ini keluar dari sarangnya, amanah sebagai penjaga ular tidak dilupakan. Dia akan sentiasa memastikan Kia biasa dengan habitat asalnya. Walau sudah 16 tahun bersama, Abel Aware tidak pernah melupakan bahawa Kia adalah reptilia berbahaya. Ia boleh membuat serangan kepada sesiapa sahaja jika berasa terancam atau berada dalam situasi yang stres. Okey, ular sawa batik ni, bahaya dia daripada segi gigitan dia walaupun tak ada bisa. Sebab dia kunyah tau. Sistem kunyahan dia tu boleh rosakkan kita punya saraf. Okey, kedua, lilitan dia tu. Yang tu boleh membunuh. Sebab dia boleh patahkan tulang-tulang kita kan. Yang itulah yang takut. Seterusnya, Kia akan dialihkan ke kawasan yang lebih mencabar untuknya. Memandangkan sudah menjadi kegemaran ular sawa batik untuk membelit, Abel Aware meletakkan Kia di dahan pokok. Namun, kekuatan dahan pokok ini tidak mampu menampung berat Kia. Binatang apa sekalipun, dia ada sifat agresif dia. Dia ada mood dia. Saya pun ada juga perasaan takut. Cuma sekarang ni mungkin saya lebih mengenali dia. Sebab dia pun hidup pula sepenuh bawah jagaan saya. Saya yang bagi makan, tempat tinggal saya uruskan. Ular sawa ni, mata dia tak nampak. Cuma dia accept dengan lubang. Dengan dia rasalah haba panas. Jadi darah kita kan darah panas. Jadi yang itulah takut. Yang tu pun akan berlaku bila time dia lapar. Ataupun dia nak saling kulit. Walaupun ular kita simpan, walaupun ular kita bela sudah lama, jadi kita kena hati-hati. Sebab takut, sebab kita pun tak boleh baca fikiran dia. Tapi gigitan tu dia hanya untuk menghalang, tak bagi diganggu saja. Bukan untuk dia gigit kita, nak makan kita, tak ada. Sudah menjadi tanggungjawab pencinta haiwan menjaga kebajikan setiap haiwan peliharaan. Dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya. Lelaki berusia 37 tahun ini sangat menitik beratkan kebersihan dalam penjagaan ular-ularnya. Sifat ular sawa batik yang berdarah sejuk menjadikan ia tidak gemar akan cuaca panas. Ekoran itu, reptilia yang juga dikenali sebagai ular sawa rendam ini akan kerap dimandikan atau direndam dalam air, terutamanya ketika mentari terik. Seterusnya, proses memandikan ular sawa batik yang bernama Fatimah. Ketika penggambaran majalah 3, reptilia ini berada dalam fasa awal persalinan kulit. Ketika fasa ini, ia akan menjadi lemah dan sensitif. Oleh itu, proses pengurusannya harus diuruskan dengan penuh teliti dan berhati-hati. Ia bagi mengelakkan haiwan berdarah sejuk ini dari kesakitan dan stres. Boleh ajar saya macam mana? Saya takut ular, so saya nak cuba untuk pegang. Okey, Una angkat dia pelan-pelan. Tu letak dua-dua tangan. Angkat buat atas kepala. Okey, boleh. Selesai tak? Okey, boleh. Kepala dia. Tahan. Abang nak angkat kepala dah. Okey, dah. Deh. Kepala dia kat mana? Ni dengan abang. Okey Okey, beritan berat juga. Okey, sekarang ni setelah berjaya memegang Fatimah, ular sawa batik kacukan albino yang dikatakan jenis ular yang terpanjang di Asia. 2 tahun lalu ketika Abel menemui Fatimah di hutan, ia masih lagi kecil dan kini beratnya telah mencecah sehingga 40 kg dan berukuran sepanjang 12 kaki. Dia belik saya, Beh. Kepala dia. Menjadi kebiasaan buat sesetengah individu untuk membawa haiwan peliharaan mereka seperti kucing untuk bersiar-siar di taman.
Sama seperti Ridzuan dan keluarganya, mereka juga gemar membawa haiwan peliharaan eksotik ini untuk berkelah bersama. Namun bagi memastikan keselamatan orang awam, Abek Awek hanya akan membawa ular yang bersaiz sederhana. 13 tahun mendirikan rumah tangga, Hazana Hasbullah, 38 tahun, sentiasa menyokong minat suaminya walaupun tidak mesra dengan reptilia ini. Gelilah. Memang gelilah. Tapi saya tak kisah pun. Tapi jangan kena kaki ke. Dia duduk dekat tak apa lagi. Jangan sentuh lah. Selama ular tu ada kat rumah ke kan. Tak pernah lagi lah jadi benda-benda yang... Sebab kalau suami saya tak ada, saya tak bagi mereka dekat dengan inilah ular. Terima kasih. Sudah memelihara reptilia ini sejak masih bujang. Kini, Abek Awek ingin memupuk rasa berani dan cinta terhadap haiwan ini dalam jiwa anak-anaknya. Ambil. Angkat. Angkat, bangun. Ya. Kuat. Adam Haris Rizwan, 13 tahun, berhasrat mengikut jejak bapanya. Dia menunjukkan rasa kasih dan berani terhadap haiwan ini sejak masih bayi lagi. Walau yakin dengan anak sulungnya ini, Abek tetap berwaspada dengan keberaniannya dalam bermesra dengan ular. Segala pantang larang ketika berinteraksi dengan reptilia penyerang ini dan sifatnya akan diajar kepada Adam. Adam tak takut sebab dah biasa daripada dulu. Abah ajar jangan buat bayang-bayang kat depan ular ni. Ridzuan sering melibatkan anaknya dalam aktiviti bersama haiwan peliharaannya ini. Dia ingin membuktikan bahawa stigma orang ramai terhadap ular, haiwan yang digeruni, adalah salah. Baginya, ular juga makhluk yang perlukan kasih sayang daripada manusia. Walaupun reptilia ini tergolong dalam kategori haiwan pemangsa, jika menggunakan teknik yang betul, ia boleh dijinakkan. Untuk ular ni, kita kena selalu berinteraksi dengan dia. Walaupun dia tak faham bahasa, tapi kita kena selalu main dengan dia, kena bercakap dengan dia hari-harilah. Kena ada waktu untuk bermain, untuk jinakkan dia. Dia macam manusia juga. Perlukan kasih sayang, perlukan belayan. Tapi ular ni, ular sawah, kalau kita jumpa dengan saiz yang besar, tu kemungkinan besar dia tak akan jinak lah. Tapi kalau untuk yang bela ular sawah, bela haiwan eksotik, kalau jumpa daripada saiz yang kecil, insya-Allah senang kita nak jaga dia, dan mungkin ada juga yang kenal kita. Sebab melalui haba badan kita kan. Kampung Titi Teras, balik pulau, Pulau Pinang. Hari ini, Ridzuan menerima satu panggilan daripada orang kampung untuk menangkap ular liar di rumah mereka. Yang telefon tadi tu mari tu. Okey. Abek Awek bukan sahaja terkenal dengan kemesraan bersama ularnya, malah sebagai pakar menangkap ular. Sebagai langkah keselamatan, Abek Awek tidak melakukan misi ini berseorangan. Dia sering membawa Nur Hisham Abdul Latif, seorang penjinak ular berbisa, untuk membantunya. Ular kemuntin. Yang tu bisa ada juga tapi tak berapa kuat. Tapi dia suka makan burung-burung, telur burung. Itu banyak kami dapat dekat sangkap-sangkap burung. Tak pun tepi-tepi sungai. Sebab dia boleh berenang juga, ular kemuntin ni. Kita kena tengok juga kepala dia kat mana. Tengok kepala dia, tengok kedudukan dia. Kalau boleh tengok kepala terus ya, 50 lagi ya. Berbeza dengan ular sawa,
kebanyakan ular liar mempunyai bisa. Untuk misi kali ini, mereka perlu berhadapan dengan ular kemunting atau ular punti. Ia adalah ular pokok berbisa terbesar di Asia yang mempunyai sifat yang agresif. Tumpuan yang sepenuhnya akan diberikan ketika mengendalikan reptilia ini. Jika tersilap langkah, nyawa boleh tergadai. Mula kali kita kena perhatikan betul-betul jenis ular tu. Jangan terus tangkap sebab kita tak tahu jenis apa yang kita berdepan. Okey, untuk kejadian aksiden tadi yang kena gigit tu, itu tak ada kesan apa pun. Cuma jangan cuba buat aksi ni sebab kadang-kadang antibody kita tak kuat untuk tanggung dengan bisa ular ni. Bila kena gigit, kita kena pegang atau di bahagian mulut dia, ataupun lebih senang kita biarkan dulu. Kita jangan lawan dia. Sebab gigi dia tu boleh koyakkan kita punya kulit. Selain meluangkan masa dengan ular peliharaannya, Redzwan juga menghabiskan masa senggangnya dengan aktiviti pertukangan. Acap kali kita akan terdengar layanan buruk daripada manusia terhadap haiwan. Berlainan pula dengan Abek Awek. Dia mempunyai impian untuk membina taman tema ular yang diberi nama Cik Kias Garden. Ketiadaan tempat seperti itu di daerah barat daya Pulau Pinang juga mendorong Abek Awek untuk melaksanakan hasratnya. Mempunyai kepakaran dalam membina perabot dari kayu terpakai menjadi kelebihan dalam mencapai impiannya. Sejak tular di media tempatan dan antarabangsa, Cik Kias Garden sering mendapat kunjungan dari orang ramai. Walaupun teruja menerima kunjungan daripada pencinta haiwan, Redzwan tidak lupa untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan sepanjang wabak COVID-19. Meskipun ramai beranggapan negatif dengan hobinya, ia tidak sedikit pun menggoyahkan rasa cinta Redzwan Abdullah Zawawi terhadap reptilia ditakuti manusia. Walaupun sering dianggap berbahaya dan menggelikan, makhluk berdarah sejuk ini harus diberi layanan sewajarnya. Semoga langkah Redzwan yang mungkin tampak kecil ini dapat melahirkan masyarakat yang bersikap penyayang terhadap semua makhluk Tuhan, termasuklah spesies yang melingkar ini.